Kita intro dulu. La 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 la. Dan untuk tidak memasa, saya ingin memperkenalkan tamu kita pada hari ini. Seorang yang sangat-sangat luar biasa. Seorang yang saya kira sangat popular sebenarnya, terutamanya selepas PRU yang ke-14. Tiba-tiba saja beliau muncul entah dari mana, menjadi seorang figura yang boleh dikatakan sangat-sangat besar. Bukan sahaja dalam parti beliau tetapi dalam politik Malaysia itu sendiri. Seorang yang sangat-sangat ceria. Tadi jumpa kat luar pun ceria gila. Macam mana anda lihat dia dekat luar, dekat dalam TV, macam itulah dia dekat luar. Serupa je bang, tak ada masalah. Merupakan mantan Menteri Besar Perak, mantan Menteri Belia dan Sukan ketika zaman Kerajaan Perikatan Nasional, dan juga seorang yang boleh berbangga mengatakan bahawa dia kalah pun sipi-sipi sangatlah, kalah dengan orang kata apa, keraguan jugalah di takkan PMX di Tambun. Saya mempersilakan Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu, ataupun lebih mesra kita panggil dengan nama Peja. Assalamualaikum warahmatullahi, Datuk Peja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Itulah dia Datuk Peja hari ni kan. Ni nak ceritakan nama Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu. Ya. Ni kita nak panggil apa Jagi kan? Kang Jagi panggil Peja je Panggil Peja kan. lah. Semua orang panggil Peja lah. Senang kan? Ah. Semua orang panggil saya Peja. Mak panggil Peja. Bapak panggil Peja. Anak panggil bapak. So, Semua panggil. saya tadi isu sebab kan orang Tak ada kata, isu. kau hajar pula Papa Berry. Datuk Peja kau bagi Peja je kan. Satu kisah Jagi. Tak apa. Perdana Menteri pun panggil saya Peja juga. Okey. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dengan Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu ataupun Peja pada hari ini untuk membicarakan tentang isu-isu secara santai, secara relax dan sebagainya. Jadi apa-apa pun saya nak minta jasa baik anda untuk terus ketik-ketik tap-tap you punya screen, dan juga untuk sharekan kita punya podcast ini ke mana sahaja yang anda mampu sharekan, tak kira dalam ataupun luar negara, ataupun dalam ataupun luar planet bumi ini, insya-Allah mana-mana sahaja yang boleh dicapaikan oleh internet ini, anda tolong sharekan insya-Allah. Baik. Jadi kita tak nak buang masa sebab kita ada masa sejam ya Peja. Sejam saja dan banyak soalan yang kita nak tanyakan. Jadi kita tak naklah membuang masa di sini. Jadi saya terus kepada soalan yang pertama untuk Peja, which is soalan ni soalan kira macam pembuka bicara lah. Orang ni pun dah tanya dah. Dia tanya Mika di mana sedap. Astaghfirullahalazim. Itulah dia. Mika di mana sedap, jangan risau. Nanti kejap lagi kita share Mika di mana sedap. No problem. Baik. Jadi soalan kita yang pertama kepada Peja kan. Macam saya katakan tadi awal-awal, before 2018 kan, saya rasa ramai bersetuju dengan saya. Tak begitu ramai yang kenal nama Ahmad Fazal Azumu. Masa itu belum Datuk Seri lagi. Masa itu masih lagi saudara Ahmad Fazal Azumu. Masa lagi time tu. Orang tak tahu lagi Peja ni siapa dan sebagainya kan. Because dia taklah seperti macam nama-nama contoh. Kita ambil Cikgu Bat, orang dah kenal. Rafizi, orang dah kenal sebagai contohnya kan. Even aktivis mahasiswa macam Safwan Anang, orang pernah dengar nama dia. Adam Adli, orang pernah dengar nama dia. But Peja, Ahmad Fazal Azumu, people are not aware of this name. Until 2018, selepas kerajaan masa itu Pakatan Harapan berjaya mengambil alih negeri Perak, selepas berlaku pelompatan whatsoever yang berlaku pada ketika itulah, tiba-tiba nama Ahmad Fazal Azumu dinobatkan sebagai Menteri Besar Perak dan terus jadi sangat-sangat popular pada ketika itu. Jadi kita nak tanya background Peja sendiri. Dari mana Peja datang sebenarnya? Dan macam mana boleh sampai tahap jadi MB tu? Peja orang Ipoh lah. Peja orang Ipoh, lahir di Ipoh, di Hospital Besar Ipoh, mengaji sekolah daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah di Ipoh. Sekolah yang terbaik di dunia, sekolah rendah KT Avenue, sekolah menengah Anderson. Tak ada sekolah lagi yang lebih baik daripada sekolah tu. Kawan-kawan saya pun semua orang baik-baik, tak ada orang jahat. Dan saya fikir saya ni kalau di Ipoh mungkin orang kenal jugalah, tak adalah kata langsung tak dikenali. Tapi memang aktif dalam politik, dalam bidang kemasyarakatan lah. Saya kerap bersama dengan orang ramai dalam apa juga aktiviti dan sebagainya. Dan involved in politik sebenarnya sejak awal lagi. Sejak daripada selepas bangku sekolah, saya memang begitu aktif dalam politik. Orang tua pun orang politik. Jadi tertarik dari situ gamaknya. Namun pada pilihan raya umum yang ke-14, terjerumus secara tidak sengaja agaknya menjadi calon di Dewan Undangan Negeri Cendeриang di Perak dan juga Parlimen Tambun. Berkat tak tahulah, sokongan kawan-kawan, menang di kedua-dua kursi. Kemudian entah macam mana
dalam keadaan tak cukup kursi nak tubuhkan kerajaan, diangkat pula menjadi Menteri Besar. Jadi Menteri Besar pula 2 tahun lebih, tukar Kerajaan Perikatan Nasional. Tak sampai setahun Kerajaan Perikatan Nasional dijatuhkan pula. Dijatuhkan pula, kemudian cuti sekejap, jadi Menteri Belia dan Sukan setahun lebih. Pilihan raya kalah pula di Tambun, dan sekarang ni kekal di dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan kekal jadi orang parti, masih dalam politik, berusia gigih untuk terus memartabatkan bangsa Melayu, meningkatkan syiar Islam dan mempertahankan kedaulatan negara kita. Luar biasa. Itulah dia tuan-tuan bawa sekalian. Dia kira macam basically masa Peja jadi MB Perak tu, boleh saya katakan macam underdog jugalah pada ketika itu kan. Dia macam underdog jugalah. Walaupun mungkin dia top dog dekat Ipoh, tapi dia underdog dalam kancah politik tempatan whatever. But here he is right now kan. Inilah dia sekarang ini Peja. Merupakan satu nama yang boleh katakan agak besar dalam pesada politik negara kita ini. Baik, menyebut tentang Perak, saya tertarik tahu bila Peja ada sebut berkenaan dengan dijatuhkan dan sebagainya, whatever, benda yang berlaku pada tahun 2021 macam tu kan. Jadi saya tertarik tahu, orang kata apa, satu rentetan sejarah lah. Nak tanya soalan rentetan sejarah ni kan, kita mesti sejarah sikit. Sebab kalau anda semua masih ingat tuan-tuan sekalian, pada tahun 2020, setepatnya bulan Disember, memang orang kata apa, sudah kecoh pada ketika itu, Disember 2020 tu, usaha pihak-pihak tertentu dikhabarkan hendak menjatuhkan Peja selaku Menteri Besar Perak pada ketika itu, which is benda itu basically-nya memang sangat-sangat kuat rumours tersebut, yang dikatakan melibatkan UMNO Perak dan juga DAP pada ketika itu. Tapi masa itu pengerusi UMNO Perak yang kemudiannya kebetulan lah kot kan menjadi Menteri Besar Perak menggantikan Peja, iaitu Datuk Searani Muhammad. Dia nafi benda tu. Dia kata, oh kita tidak ada apa-apa orang kata apa usaha untuk jatuhkan Peja dan sebagainya kan. So sekarang ini kita rasa macam agak macam he said she said lah. Kita dua belah pihak yang bercanggah, ada rumor kata memang berlaku usaha untuk menjatuhkan tu, dan ada pihak dan Sarani pula kata oh tak ada, kita tak ada benda yang berlaku whatever. Jadi kita nak tanya Peja, soalan ni mungkin panas jugalah sebab dia flashback dulu kan. Jadi nak tanya, apa cerita sebenar yang berlaku di balik tabir pada ketika itu, kalau Peja boleh cerita insyaAllah. Dan kenapa basically-nya kita nampak macam DAP seolah-olahnya pada ketika itu bersungguh-sungguh nak dropkan Peja daripada jawatan Menteri Besar dan digantikan dengan Sarani. Boleh, rasa saya mungkin Encik Jah boleh orang kata apa bagi backstory. Kalau boleh cerita daripada pagi yang berlaku tu agaknya, mungkin seminggu sebelum tu saya dah dapat makluman daripada Setiausaha Dewan Undangan Negeri yang menyatakan bahawa ada satu usul telah dibuat oleh Adun Pekalan Baru, Datuk yang Datuk Manaf. Dia buat usul percaya kepada Menteri Besar Perak. Jadi saya fikir pada ketika tu saya tak perlukan undi percaya, tapi bila dia buat tu saya fahamlah undi percaya ni bermaksud undi tak percaya. Dia sendiri tidak akan mengundi untuk menyokong usul dia sendiri.